Masuk live. Okay. Nanti kalau apa jadi? Kalau ada masalah ni? Dengan Afiq tak apa. Ha? Dengan Afiq main sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hadirin hadirat pendengar sekalian, pertama sekali marilah kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kesempatan untuk kita bersama-sama pada petang ini dalam wacana sempena Ramadan, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah akan beri manfaat kepada kita, peringatan kepada kita dan juga kepada rakan-rakan yang lain insya-Allah. Al-Islam Specialist Hospital sebagaimana yang anda tahu, insya-Allah akan berkongsi sedikit pengetahuan, pengalaman dan juga tips yang akan kita berkongsikan dengan rakan-rakan di luar sana, mereka yang sihat dan juga yang tidak berapa sihat, dalam usaha untuk membantu memastikan perjalanan Ramadan yang akan datang dalam beberapa hari lagi dengan terbaiknya, dan mudah-mudahan insya-Allah kita akan dapat menjalani ibadah puasa dan semoga kita akan dapat apa yang kita impikan, yang kita inginkan, iaitu ketakwaan di samping mendapat kebaikan yang lain. Jadi insya-Allah pada minggu yang akan datang ini, bermula daripada hari Isnin yang lepas, pengurusan telah pun merancang untuk membincangkan tajuk-tajuk yang berkaitan dengan Ramadan dan juga kesihatan. Mudah-mudahan insya-Allah pendengar akan dapat manfaat dan tips, kerana kita tahu bahawa keperluan itu adalah satu yang diperlukan oleh pesakit-pesakit di luar sana, keluarga pesakit dan mereka yang tidak bersnasib baik, kerana kita tahu bahawa kita tak tahu apabila Allah akan menguji kita dan kita mungkin tidak sihat sebelum semasa Ramadan dan juga selepas Ramadan. Jadi pada hari ini saya akan bincangkan berkaitan dengan Ramadan dan beberapa masalah kesihatan dan beberapa perkara yang ingin kita bincangkan berkaitan dengan batal ke tidak puasa kita, boleh ke tidak melakukan prosedur rawatan dan seterusnya, yang mana yang telah dibahaskan, dibincangkan dan dipersetujui oleh fuqaha dan juga pakar-pakar perubatan di sini dan juga di merata dunia, yang mana kita tahu bahawa apa yang dikatakan konsensus ini adalah satu konsensus yang telah dipersetujui dan tidak perlu dibimbangi insya-Allah. Jadi seterusnya, kalau kita ingat di sini bahawa kita ingatkan pada diri kita bahawa Allah telah mengingatkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 183, auzubillahi sami'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra waladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi sebagaimana yang kita tahu bahawa wahai orang beriman, Allah telah pun memberikan ataupun telah mewajibkan kita berpuasa. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan mencapai tahap ketakwaan yang mana yang ingin kita impikan, dan inilah tujuannya yang penting sekali, ya. Jadi seterusnya dalam ayat yang ke-184 itu, puasa yang diwajibkan itu ialah berapa hari yang tertentu, maka siapa yang antara kamu yang sakit, ini relevan ayat ini, atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka.
Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka dan pada hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya membayar fidyah, iaitu memberi makan orang-orang yang miskin. Maka siapa yang dengan sukarela memberikan bayaran fidyah lebih dari yang ditentukan, maka itu adalah satu kebaikan baginya, dan walaupun demikian berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah kalau kamu mengetahui. Jadi alhamdulillah, sedikit peringatan untuk diri saya dan juga kepada pendengar sekalian bahawa tujuan utama puasa itu ialah untuk mencari ketakwaan, untuk mendapatkan ketakwaan, tahap ketakwaan yang paling tinggi yang kita impikan, dan Allah telah memberikan kelonggaran bagi mereka yang tidak mampu berpuasa, yakni orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan, dan juga mereka yang uzur dalam peringkat umur yang tinggi, yang mana mereka tidak mampu untuk membuat ibadah tersebut. Jadi seterusnya, kalau kita imbas kembali untuk diri saya ingati bahawa kita yang wajib berpuasa adalah mereka yang of course yang beragama Islam, yang akalnya cukup baligh dan mampu, sebagaimana saya sebutkan tadi, sihat tubuh badan, ya, tidak bermusafir, tapi kalau bermusafir nak puasa pun okey juga, hamil yang telah beri kelonggaran, ya, dan juga mereka yang menyusu. Di samping itu, mereka tahu bahawa yakin masuknya awal Ramadan tersebut. Dan kalau kita lihat kembali bahawa sebagai peringatan, saya suka mengingati diri saya bahawa Ramadan ini adalah satu yang special. Ya, kita tahu bahawa bulan ini bulan yang special kerana banyak special. Yang pertama, kita tahu bahawa ia adalah satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menjadikan satu madrasah, satu kita kata institusi yang besar, institusi yang hidup. Yang mana kalau kita lihat suasananya, keadaannya, pemikirannya dan ruhnya berbeza dalam dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Dan kita tahu juga sebagai bulan tarbiyah itu sendiri, ya. Bulan tarbiyah yang mana bagi kita yang memahaminya tidak wajar kita membiarkan dia begitu saja terlepas dengan hanya sekadar kita tidak makan dan tidak minum, tetapi dengan kita katakan hikmah yang terlalu besar di samping kita menjalani ibadah berpuasa itu. Dan itu adalah satu spiritual training yang tinggi nilainya, yang begitu penting bagi mereka yang benar-benar ingin mencari ketakwaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di samping itu kita juga tahu bahawa dalam usaha kita mencari ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan hikmah yang besar dari aspek fizikalnya, mental dan psikologinya, yang mana susah untuk kita mencari kita katakan suasana ataupun latihan yang boleh kita dapat kalau kita tidak melalui bulan Ramadan ini. Dan yang akhir sekali, sebagaimana yang kita sedia maklum, sering kita ingat-ingatan di antara satu sama lain ialah mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya mencapai ketakwaan yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan insya-Allah Allah akan memperkenankan, memberikan kita apa yang dikatakan hadiah yang tidak terhingga nilainya ini, insya-Allah, ya. Dan sebagaimana yang kita tahu, kita sebagai umat Islam, kita nak sihat dalam diri kita, ya. Dan ingat bahawa kefahaman ataupun makna sihat di dalam Islam itu tidak hanya sekadar kita kata dari segi aspek fizikal sahaja, tetapi kita kena kenal pasti, ya, dari aspek psikologinya, ya, mentalnya, dan yang paling penting ialah spiritualnya. Jadi ini adalah satu latihan yang penting, ya, bagi umat Islam melalui satu bulan tarbiyah, satu bulan latihan, satu bulan sebagai satu madrasah yang hidup, yang berlaku hanya kepada umat Islam sahaja,
ya, satu bulan yang panjang tetapi kita tahu dia amat bermakna bagi kita sebagai umat Islam. Jadi konsep sihat ini mesti kita fahami bagi semua orang. Jadi banyak yang kerap bercerita bahawa kita puasa untuk kuruskan badan, kita puasa untuk mencapai tahap kesihatan. Boleh kita dapat itu, tapi itu hanya sebahagian kecil daripada apa yang kita katakan hikmah, dan mungkin kita tidak dapat apa yang lebih besar nilainya, iaitu mendapat ketakwaan, keredaan Allah dan pahala yang ingin kita bawa apabila kita bertemu dengan Allah nanti, insya-Allah. Jadi untuk peringatan kita bahawa kena sedar, kena tahu dan sentiasa memahami bahawa bila kita sebutkan kita sihat ini, kita kena tanya diri kita, adakah dari segi kerohanian, spiritualnya, adakah kita juga termasuk mereka dalam golongan yang sihat, insya-Allah. Okey, dari bagaimanakah aspek kesihatan yang sering diperkatakan dan diperbincangkan kebaikan puasa? Ada beberapa yang ingin saya kongsikan di sini. Bahawa yang pertama ialah memang puasa itu hebat, cantik, banyak falsafah, banyak yang kebaikan di sebalik itu, bukan hanya sekadar spiritual tetapi juga fizikal, kesihatan yang boleh didapati bagi mereka yang sihat ataupun mereka yang sakit sekiranya mereka melalui bulan itu dengan baiknya. Jadi ada beberapa perkara yang ingin saya berkongsi ataupun kita mengingati diri kita. Yang pertama ialah sejauh manakah falsafah puasa ini kita ikuti. Kalau kita tidak mengikuti dengan baik, dengan sepenuhnya, kita tidak hayati dengan sepenuhnya, kita hanya sekadar kita tidak makan, tidak minum daripada pagi hingga maghribnya, maka saya rasa apa yang kita impikan, yang kita inginkan dan betul-betul dapat mendapat manfaat yang terbaik dalam kita katakan di sebalik apa yang disebutkan maqasid puasa ini, tujuan puasa ini, tentu tidak akan dapat kita hayati. Jadi kita kena ikut betul-betul apa makna puasa, kenapa kita berpuasa, apakah yang terbaik, apa yang patut dilakukan mengikut sunnah Rasulullah SAW, dan inilah yang akan membezakan puasa kita dengan mereka puasa yang hanya sekadar tidak makan dan tidak minum dan mungkin untuk mengurangkan berat badan dan seterusnya, ya. Jadi memang banyak kajian dan kita katakan research yang telah dibuat berhubung dengan kebaikan bagi mereka yang berpuasa, mereka yang ada penyakit yang sekadarnya kita sebutkan, misalnya kencing manis, ya, diabetes, yang mana rawatan kencing manis yang optimalnya hanya bukan ubat saja, tetapi di samping ubat itu ialah pemakanannya. Ya, di samping pemakanannya juga kita lihat bagaimanakah kita membuat senaman dan seterusnya ubat-ubatan. Sama juga dengan darah tinggi. Kita tahu bahawa kawalan kencing manis ini akan lebih baik sekiranya mereka berpuasa dan mengikuti aturan yang telah disarankan. Sama juga dengan tekanan darah yang turun semasa Ramadan, ini telah dibuktikan dalam banyak kajian, dan tentu sekali mereka yang menghadapi atau mempunyai masalah obesity, kegemukan, sekiranya mereka mengikut falsafah Islam itu, ya, bagaimanakah tujuan puasa itu, bagaimanakah cara kita nak makan dan seterusnya, masalah obesiti ini akan dapat diatasi, insya-Allah. Kerana kita tahu umat Islam ni umat yang pertengahan, yang bersifat wasatiyah, yang tidak ekstrim dalam semua perkara, dan mereka juga yang ada kita katakan kolesterol yang tinggi juga akan dapat manfaat daripada berpuasa, mengikuti apa yang telah Islam sarankan. Dan juga kita kena tahu yang telah dicatatkan dalam surah Al-Baqarah 184 tadi, bahawa mereka yang tidak sihat, ya, yang sakit, mereka tidak sepatutnya berpuasa, kerana kita tahu kalau mereka berpuasa ini akan menyebabkan kemudaratan. InsyaAllah kita akan bincangkan InsyaAllah dalam sesi ataupun program yang akan datang. Saya ingat dalam masa seminggu setengah lagi Datuk Dr. Ghazali akan bincangkan berhubung dengan masalah buah pinggang ini, dan hari Jumaat ini insyaAllah Dr. Zul, pakar kardiologis, akan bincangkan berhubung dengan tips ataupun perkara-perkara yang harus diketahui oleh mereka yang ada masalah jantung untuk melalui bulan Ramadan ini, sama ada mereka boleh ke tidak berpuasa. Ini cadangan daripada mereka yang arif, yang ada ilmu dalam
bahagian tersebut supaya tidak memudaratkan. Dan kita tahu bahawa ini penting supaya amalan ibadah yang kita buat itu kita tahu bahawa itu untuk mendapatkan ketakwaan. Tapi kalau dia memudaratkan kita, yang tujuannya, maka dia tidak wajar kita laksanakan. Seterusnya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita berbincang ya secara dasarnya bahawa ada beberapa kategori mereka yang sakit, yang mempunyai penyakit yang didapati sama ada sebelum ataupun semasa bulan Ramadan, sama ada mereka boleh ke tidak berpuasa. Ini soalan yang sering dilontarkan. Dan insya-Allah ceramah yang kita adakan, program wacana yang kita adakan ini akan memberikan sedikit penerangan berkaitan dengan masalah-masalah tersebut pada bulan Ramadan, dan diharapkan akan memberi manfaat kepada para pendengar sekalian, insya-Allah ya. Jadi dalam kita memberikan pandangan kita sebagai seorang pengamal perubatan, yang mana kita yakin bahawa puasa itu amat penting. Dan inilah kita katakan hasrat setiap umat Islam yang mempunyai kesedaran, kefahaman begitu pentingnya puasa ini, dan kita amat berharap Allah berikan kesempatan kita untuk melalui Ramadan itu. Tetapi Allah telah meletakkan apa yang dikatakan, Allah telah mengetahui bahawa ada setengah yang tidak boleh berpuasa, mereka yang tidak sihat dan dalam keadaan tertentu, maka tidak boleh berpuasa. Dan inilah konsep ruksah dan darurah yang kita ingin berkongsi dengan para pendengar, bahawa sekiranya mereka ada masalah-masalah tersebut, maka kewajaran untuk berpuasa itu dari segi prioritinya telah menurun, dan sebaliknya kalau mereka berpuasa, ini akan menyebabkan masalah kepada diri mereka. Jadi lebih baiklah mereka tidak puasa, kerana kita tahu tujuan berpuasa itu ialah memang untuk mendapat ketakwaan. Tapi kalaulah dia menyebabkan nyawa kita akan terancam, jadi dia dah jatuh kepada prioriti yang rendah dibandingkan dengan untuk menjaga masalah kesihatan itu, ataupun kita katakan masalah isu kesihatan untuk kita maintain, untuk kita pastikan dia tidak lebih menurun dan dapat melaksanakan ibadah lain dengan lebih sempurna. Jadi konsep ruksah dan darurat inilah yang ingin kita fahami sedikit sebagai orang awam, untuk melihat kenapakah puasa ini dibenarkan ataupun tidak dibenarkan, dan dia telah dibincangkan dengan lanjut oleh ulama-ulama dan juga mereka yang mengetahui dalam bidang ini tersebut. Jadi saya ingin berkongsi beberapa perkara ya. Jadi pandangan saya ataupun apa yang saya sebutkan dalam pemikiran saya sebagai seorang doktor, saya selalu melihatkan apabila seorang itu tidak sihat, dia boleh kategorikan dalam kategori yang tertentu. Satu kategori yang acute baru kena, maknanya bulan puasa itu baru kena, sebelum puasa baru dia kena penyakit itu. Dan juga yang kedua itu kategori kronik, yang berterusan, dia memang ada penyakit itu. Penyakit diabetes, memang dia ada penyakit diabetes. Penyakit darah tinggi, memang dia ada. Penyakit jantung, penyakit asma, yang mana itu berterusan, bukan satu hari, bukan 2 hari, tetapi bertahun dan seterusnya sampailah kepada akhir hayatnya. Maka inilah yang ingin kita bincangkan dengan lebih mendalam pada petang ini. Ya, dan ada juga kategori bahawa penyakit yang baru dia kena akut itu tidak begitu teruk, biasa saja. Maka adakah ini membolehkan seseorang itu tidak berpuasa? Tentulah tidak. Kerana dia tidak memudaratkan, tidak mengganggu nyawanya, tidak mengganggu perkara-perkara yang lain, maka dia tidak seharusnya tidak berpuasa. Dan sebaiknya kadang-kadang apabila dia puasa, dia boleh memberikan kesihatan yang lebih baik. Jadi saya rasa kita kena faham itu, bahawa penyakit yang akut, yang ringan, kemudian ada yang teruk, penyakit yang kronik, yang ringan ataupun yang teruk, dan inilah kita nak kita lihat di manakah kategori ini yang boleh disimpulkan, dan bagaimanakah kita nak tahu sama ada penyakit yang kita hadapi ataupun ujian yang Allah berikan kepada kita itu termasuk dalam kategori yang disebutkan tadi ya. Kita ambil misalannya ya, sakit ataupun masalah akut yang ringan.
ya, seseorang individu yang ada sakit tekak sedikit, sesama, ya, mungkin ada gout, ya, asma yang tidak begitu kuat, maka ataupun infeksi dalam paru-paru itu sendiri, ya, perlu ke kita tidak berpuasa atau kita membatalkan puasa. Itu yang saya sebutkan tadi. Asasnya ialah kalau kita sebutkan kita mendapatkan rawatan daripada doktor yang tertentu. Jadi kalau doktor katakan ini sikit aja, taklah serius sangat. Ya, kalau ada dehidrasi ataupun sedikit kita muntah sedikit, ataupun diarrhea ceret sikit, ya, jadi mungkin kita tidak perlu untuk berbuka puasa ataupun tidak meneruskan puasa kita. Ya, jadi akhirnya kita kena dapatkan penerangan ataupun pandangan daripada mereka yang ahlinya. Dan yang keempat ini berhubung dengan masalah COVID-19 ini. Kita tahu bahawa negara kita sekarang ini dilanda satu pandemik yang bukan negara kita, seluruh dunia ini, dan kita tahu bahawa yang aktif, yang mereka yang dijangkiti itu melebihi 300,000. Jadi memang ramai yang dijangkiti oleh COVID-19 ini, dan soalannya ialah ada yang okey saja, tidak ada gejala, ya, dipanggil asymptomatic. Maka walaupun dia positif tapi dia tidak ada masalah untuk berpuasa. Tapi ada yang ada symptomatic, ada yang demam, ada menggigil, sakit sendi, sakit otot, sakit kepala, muntah, ceret-beret dan seterusnya. Maka dalam keadaan tersebut selalunya mereka akan dimasukkan ke ward dan dirawat di ward dengan beberapa kaedah rawatan yang lain. Maka dalam keadaan ini kita memikirkan mana yang terbaik untuk seorang individu atau pesakit tersebut. Jadi pada pandangan saya, kalau kita tidak begitu sihat, kerana kalau kita berpuasa maknanya 14 jam, 10 jam lebih kita tidak makan, tidak minum, dan ini mungkin akan mengganggu perkara-perkara. Jadi pada pandangan saya yang symptomatic itu, maka pada pandangan lebih baiklah ia tidak berpuasa dan mendapatkan rawatan ataupun yang kita sebutkan tadi, rawatan bukan spesifik tetapi rawatan-rawatan komplikasi ataupun gejala yang ada pada seorang individu itu, dan ini adalah lebih baik dibandingkan dengan sekiranya kita berpuasa. Jadi kita tahu bahawa pada hari ini sampai ke tahap hari ini, memang untuk berapa hari minggu yang lepas ini, number ataupun mereka yang dijangkiti pesakit yang baru dikenal pasti itu melebihi 1,000. Jadi memang ramai yang terkena COVID-19 ini, walaupun majoriti 80% tidak akan mengalami masalah yang serius, tapi lebih kurang 10 hingga 20% itu dalam kategori yang agak serius, terutama mereka yang ada comorbid, penyakit-penyakit lain seperti diabetes, darah tinggi, jantung, asma, kolesterol, dan juga masalah-masalah lain yang berkaitan apabila kita dijangkiti oleh COVID-19 ini. Okey, bagaimanakah mereka yang ada masalah akut yang teruk? Misalnya, saya hanya bagi kesan, misalnya ada seorang yang sakit jantung, ya, heart attack, ya, acute coronary syndrome. Ya, jadi ini adalah satu yang serius. Jadi dia bukannya satu yang ringan, maka secara dasarnya bahawa mereka akan diberi ubat-ubatan dengan lebih rapat, lebih kerap, 6 jam sekali misalnya, ataupun kadang-kadang lebih rapat daripada tersebut, lebih kerap daripada itu. Maka dengan demikian, dengan keadaannya walaupun mungkin tidak teruk sangat, tapi lebih baiklah pesakit itu tidak berpuasa. Kerana kalau puasa mungkin dia akan menyebabkan masalah lain. Asma yang mana kena makan ubat, nebulizer dengan drip, dehydration, yang perlu rehydration, yang perlu diberikan oleh doktor, maka tidak wajar untuk berpuasa. Ya, komplikasi diabetes, ya, seperti ketoacidosisnya, non-ketotiknya, hypoglycemianya, ini adalah komplikasi yang serius yang boleh menyebabkan implikasi yang teruk kepada pesakit. Dan sewajarnya lah kalau saya sebagai seorang doktor Islam, tentulah saya ingin pesakit saya pesakit saya untuk berpuasa. Tapi dalam keadaan tersebut kita imbangkan di antara dua yang tidak baik. Balik-balik kepada maslahah kebaikannya, balik-balik kepada kawaidnya, antara dua yang tidak baik itu mana yang kita ambil, mana yang kita akan berikan penekanan. Jadi dalam keadaan ini, maka saya percaya mereka yang faham berkaitan dengan masalah ini adalah masalah akut tapi berat, maka disarankan seorang individu itu, pesakit itu tidak berpuasa. Sama juga dengan pneumonia yang
yang teruk yang melibatkan bahawa perlukan intravena antibiotik, nebulizer dan seterusnya, banyak lagi rawatan-rawatan yang lain, maka tidak wajarlah seorang itu berpuasa. Dehydration yang perlukan air yang dimasukkan ke kepala badan seorang individu itu. Sama juga dengan mereka yang ada acute kidney illness, bahawa masalah buah pinggang yang acute yang menyebabkan fungsinya menurun dengan mendadak disebabkan oleh perkara-perkara yang tertentu, dan ini pada pandangan saya tidak wajar untuk berpuasa. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, mereka yang mengidap ataupun dijangkiti oleh virus COVID-19 ini, maka sewajarnya kalau gejalanya gejala yang teruk, yang stage yang agak tinggi, maka tidak wajarlah dia berpuasa, kerana ini akan menyebabkan seorang individu itu akan lagi teruk keadaannya. Kita tahu bahawa mereka yang ada gejala COVID-19 ni, dia tidak boleh makan sangat, ya, dengan selera, sakit kepala, sakit badan, dan banyak lagi gejala-gejala yang berkaitan dengan COVID ini, dan dengan itu maka tidak wajarlah dia berpuasa, ya. Okey. Sakit kronik yang ringan, ya, seperti orang yang ada asmanya kontrol baik, ya, dengan inhaler, dengan ubatnya, cuma perlukan adjustment ataupun perlukan sedikit kita katakan kita tukar sikit cara kita makan, ambil ubat itu ataupun inhaler itu. Jadi kalau ubat itu diambil 2 kali 1 hari dengan 6 jam, maka kita fikirkan bagaimanakah kita untuk memastikan puasa kita tidak diganggu dengan cara kita mengambil ubat, ya. Kemudian darah tinggi, hipertensi, ya, sering apabila kita pergi ke klinik, kadang-kadang dia berinya ubat yang kita harus ambil 4 kali ataupun 3 kali 1 hari. Tapi pada masa sekarang ini banyak ubat yang perlu hanya diambil 1 hari sekali saja. Maka tidak perlu kita menukar dan kita berjumpa dengan doktor untuk memastikan bahawa pertukaran sedikit sebanyak cara kita mengambil ubat, atau ubat itu sendiri juga untuk membolehkan kita berpuasa dengan baik dan tidak mengganggu, ya, dan tidak menyekat untuk kita berpuasa. Kencing manis pun sama juga begitu, ini penting, ya. Nanti saya akan bincang insya-Allah, saya rasa minggu depan, bagaimanakah kita nak memberi sedikit adjustment berkaitan dengan mereka yang ada diabetes ini, yang tidak teruk, untuk kita berpuasa. Jadi penting, kerana kita tidak mahu kita mula berpuasa pada hari bulan Ramadan itu dan kita terperangkap, kita tidak ready, tidak bersedia untuk merancang atau melaksanakan ibadah yang penting ini. Seseorang yang ada masalah kolesterolnya, maka tak perlu bimbang. Saya rasa puasa ini akan memberikan kita katakan satu kita katakan rawatan ataupun cara hidup, different lifestyle yang berbeza untuk kita menghadapi masalah kolesterol yang tinggi. Juga sama dengan gout, ya, pastikan kita mengambil ubatnya, minum yang mencukupi. Ulcer peptic, yang luka dalam perut, ya. Kalau kita confirm sudah pasti ada luka dalam perut, maka sebaiknya kita mengambil ubat itu. Dan kalau kita bimbang bahawa ulcer itu mungkin akan datang, dulu kita pernah kena ulcer, maka sebaiknya kita ambil ubat yang sama sekurang-kurangnya pada bulan Ramadan ini untuk mengurangkan risiko untuk mendapatkan luka dalam perut. Ini kena bincang dengan doktor yang merawat dan pandangan mereka. Dan tidak ada isu bahawa kalau kita ada peptic ulcer ataupun luka dalam perut, kita tidak boleh berpuasa. Tak, itu tidak betul. Kerana ramai yang ada, dia beri rawatan, dia sembuh dan kemudian dia tak perlu pun ambil ubat. Dan sekiranya kita bimbang, kita boleh juga mengambil ubat selama 1 bulan bulan Ramadan itu. Dan sakit-sakit yang lain seperti migraine dan seterusnya, ya. Okey. Penyakit kronik yang berat, inilah yang sering kita bincangkan, mana yang tak boleh, mana yang boleh. Jadi pada awal tadi yang saya sebutkan tadi, dalam kita katakan pemahaman kita maqasid kawaid ini, ya, ada 2 perkara yang, ya, ada 5 tujuan maqasid ini yang besar. Yang pertama ialah untuk menjaga agama kita, yang kedua ialah menjaga nyawa, ya. Jadi sekiranya seperti mereka yang ada kencing manis yang tak stabil, yang sekejap tinggi, sekejap rendah itu mungkin menyebabkan pingsan dan seterusnya, yang susah untuk dikawal sebab-sebab yang tertentu,
maka kewajaran untuk kita berpuasa itu adalah tidak ada lagi, kerana kita bimbang kalau kita berpuasa ini akan menyebabkan implikasi yang buruk, kesan yang tidak baik kepada seorang individu pesakit itu, dan adalah lebih baik ia tidak berpuasa sampai kepada satu ketika insya-Allah kita dapat mengawal kencing manis itu dengan baik, dengan advice ataupun kita katakan apa yang telah disarankan oleh doktor yang merawat, ya. Darah yang tinggi yang tidak stabil, ada mereka yang ada darah tinggi sampaikan 200 lebih dan seterusnya, dan mungkin kena mengambil ubat 6 jam sekali ataupun lebih kerap, maka tidak wajarlah ia berpuasa, kerana kalau dia berpuasa ini menyebabkan masalah yang lebih yang teruk. Kerana kalau tekanan darah itu tidak dikawal dengan baiknya, maka ini akan menyebabkan stroke dan sebagainya, ya. Dan seterusnya masalah pesakit yang ada masalah jantung, kegagalan jantung, yang mana mereka harus mengambil ubat yang menyebabkan seorang itu akan keluar kencing, dahaga dan seterusnya. Dan ini insya-Allah akan dibincangkan oleh Dr. Zul insya-Allah hari Jumaat ini berkaitan dengan masalah jantung dan Ramadan, ya. Asma yang teruk sama juga, ya, asma yang teruk yang memerlukan suntikan, walaupun kita katakan suntikan tidak membatalkan puasa, tetapi dia perlukan nebulizer, perlukan drip dan seterusnya, bermacam-macam lagi rawatan yang diberikan oleh doktor, dan kewajaran itu tidak ada, mereka seorang itu tidak sihat, maka tidak perlu ia berpuasa, dan sebaiknya dia akan menggantikan di masa akan datang, ya. Masalah buah pinggang yang teruk ini juga akan dibincangkan insya-Allah oleh Datuk Dr. Ghazali, saya rasa hari Jumaat yang akan datang, bukan yang minggu ini tapi yang sekali lagi. Tips bagi mereka yang ada masalah buah pinggang, tahap mana yang tidak digalakkan untuk berpuasa, ya, dan kalau mereka tahap 1, tahap 2 ke, macam manakah mereka untuk menjalani ibadah puasa ini supaya ia tidak mengganggu, tak menyebabkan masalah buah pinggang itu lebih teruk. Dan seterusnya ialah kanser, ya, kanser ataupun barah. Dan ini juga melihat barah yang macam mana, adakah barah yang telah sembuh ataupun telah dirawat dalam sekarang ini hanya sekadar untuk monitor saja dan seterusnya. Jadi kesemua ni apa yang saya nak sebutkan, dia tidak semudah yang kita boleh berikan, kita katakan yes dia ada kencing manis tak boleh puasa, tidak. Dia ada darah tinggi, dia boleh tetap tidak. Jadi dia memerlukan perbincangan, memerlukan assessment daripada doktor, dan definitely doktor yang terbaik ialah doktor pakar yang beragama Islam yang faham begitu pentingnya Ramadan ini. Tetapi penting pun dilihatkan bagaimanakah Islam meletakkan, ya, memberikan, Allah telah memberi kelonggaran. Mereka yang tidak sihat itu mereka dibenarkan untuk tidak berpuasa. Jadi tidak ada isu begitu. Sama juga mereka yang telah berumur, yang agak tua, yang tak sihat, yang tak boleh melalui ibadah puasa ini, maka Allah telah memberikan kelonggaran. Islam telah memberikan, syariah telah memberikan kelonggaran untuk tidak berpuasa dan membayarkan fidyah. Sebenarnya yang saya bacakan makna ayat tadi. Jadi walaupun boleh membayar fidyah, tapi dia tidak sama dengan berpuasa itu sendiri. So itu yang kita ingin tekankan, ya. Okey, saya ingin berkongsi sedikit sebanyak beberapa statistik saya ambil daripada Kementerian Kesihatan, dan gambar ini daripada Medical Advisor yang mana telah keluar dalam Facebook beberapa hari yang lepas, berhubung dengan masalah kencing manis di Malaysia ini. Jadi ini satu yang agak membimbangkan, kerana kalau kita lihat di sini, ya, anggarannya ialah 4.9 juta orang berumur 18 tahun ke atas yang dikenal pasti mengidap diabetes. Jadi kalaulah 3.9, ya, population Muslim ini sekitar 60%. Ya, kita bagilah 60%. Jadi bermakna 2.34 juta yang berumur melebihi 18 tahun di Malaysia ini mengidap masalah diabetes. Jadi ini satu angka yang begitu membimbangkan, menakutkan. Maknanya kenapa berlaku di sini? Jadi inilah falsafah puasa ini yang kita nak tekankan, kita nak fahamkan. Sebab seperti yang kita tahu bahawa perkara ini tidak berlaku dahulu, hanya kemudian ini saja bahawa peningkatan yang begitu mendadak,
bagi masyarakat Malaysia, terutama kalau kita kirakan tadi masyarakat Muslim ini memang lebih daripada 2.3 juta yang mengidap diabetes. Jadi ini adalah satu daripada saya sebut pada awal, falsafah puasa itu. Bagaimanakah kehidupan orang Islam ini kehidupan yang moderate, yang sederhana, apa pun sederhana, pemakanannya, exercise-nya apa sederhana. Jadi ini mungkin boleh memberikan satu impact yang besar saat kita menghayati falsafah puasa itu sendiri. Yang kita tengok juga tekanan darah tinggi ini. Ya, dianggarkan 3 daripada 10 orang mengidap hipertensi di Malaysia ini. Ini suatu angka yang begitu tinggi dan diharapkan yang ramai di antara kita ini yang mengetahui ataupun yang tahu, dan mudah-mudahan kita sama-sama mengurangkan risiko untuk kita mengidap masalah darah tinggi ini. Walaupun kita tahu bahawa darah tinggi kita boleh bagi kepada 2, satu ialah essential, yang primary yang kita tak tahu sebabnya, tapi yang grup yang kedua itu ialah kita katakan yang secondary, mungkin juga related dengan cara hidup kita, obesity dan seterusnya, ya. Dan dianggarkan dalam survey yang telah dibuat oleh yang baru ini bahawa 1 daripada 5 orang rakyat Malaysia ini tidak begitu sihat, ya, dan ini satu angka yang agak tinggi, ya. Juga perokok yang ramai di Malaysia ini, walaupun kita fatwa telah dikeluarkan katakan bahawa rokok itu hukumnya haram pada tahun 1995 tak salah saya, ya. Tapi kalau kita lihatkan bagaimanakah keseriusan dari kerajaan untuk memastikan bahawa ini adalah satu yang serius kerana implikasinya yang itu besar kepada masyarakat, tidak dilaksanakan. Dan kita harapkan Ramadan ini akan memberikan satu impact yang besar kepada perokok Muslim, ya. Jadi untuk kita kembali, ya, dan kembali kepada fitrahnya ialah kita tidak melaksanakan perkara-perkara yang tidak dikenaki ataupun tidak disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita solat tapi kita masih merokok, ya. Kita puasa kita masih merokok. Jadi dia tidak seimbang itu. Jadi kita harapkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa masyarakat Muslim ini adalah masyarakat yang peka, yang tahu, yang mengikut apa yang Allah kehendaki. Ya, bulan Ramadan ini adalah untuk mendidik kita melaksanakan solat tarawihnya, ya, qiyamul lailnya, puasanya. Mudah-mudahan insya-Allah Allah akan memberikan kekuatan kita, mereka yang merokok, untuk membuang terus, berhenti merokok ini, kerana ini adalah satu amalan ataupun perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kita haraplah umat Islam ini akan muhasabah dalam 1 bulan ini, yang berdoa, yang meminta daripada Allah supaya memberikan kekuatan, yang memudahkan untuk kita berhenti daripada merokok ini dan tidak melaksanakan ibadah yang dalam kategori haram ini dan tidak disukai Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya akan memberikan banyak mudarat kepada diri kita, kepada kita katakan financial kita, ya, menyebabkan kerugian yang banyak, ya. Dan obesity juga adalah satu yang serius di Malaysia ini dan perlu diambil kira, ya. Jadi kita perlukan melihat dari segi pemakanan kita, ya, sebagai seorang Islam yang kita laksanakan apapun secara moderate, secara sederhana, ya, dan tidak berlebihan, dan kita teruskan dengan aktiviti kesukanan dan seterusnya, ya. Jadi kalau kita lihatkan secara dasarnya, ialah ni berapa penyakit yang kronik yang tertinggi di Malaysia ni. Yang pertama jantungnya, diabetesnya, stroke-nya, kanser, masalah buah pinggang dan seterusnya, masalah di paru-paru, ya. Apa yang kita nak laksanakan? Bagaimanakah kita nak melaksanakan bagi mereka yang ada penyakit ataupun kita katakan dalam bulan yang akan datang, bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu ni untuk datang ini, bagaimanakah kita nak strategikan, macam mana kita nak letakkan diri kita, ya. Kita nak kena rancang, apa pun kita rancang. Seperti kita nak pergi ke mana pun, kita nak pergi umrah ke, kita nak pergi menziarahi mana-mana pun, nak balik kan, kita kena rancang.
Yang pertama, kita tahu bahawa puasa ni, Ramadan ni akan tiba dalam masa beberapa hari saja lagi, ya, 2-3 minggu lagi. Jadi kita harus bersedia dan kita naklah bertekad untuk menjalankan ibadah ini dengan sebaik mungkin. Ya, yang supaya kita nak laksanakan ibadah ini dengan sebaik mungkin. Kita bukan hanya sekadar okeylah saya berpuasa cukuplah, tak. Yang kita nak buat dalam 30 hari ini, kita buat yang terbaik, dan mudah-mudahan Allah akan terima itu sebagai bahan bukti apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ya, jadi kita kena yakin, kita kena tekad dan kita kena siapkan, dan bagaimanakah supaya kita tidak diganggu ataupun tidak terpaksa kita tidak berpuasa disebabkan masalah kesihatan kita. Yang seterusnya, dalam konteks sebagai seorang pesakit, ya, kita naklah berjumpa ataupun berbincang dengan doktor yang merawat kita, yang biasa, yang difaham kita. Ya, tapi ada juga doktor yang tidak faham, yang mudah untuk memberikan pandangan tak payah puasa lah, ya, kerana kamu ada masalah yang kronik dan seterusnya. Jadi itu yang kita rasakan, kalau berlaku sedemikian rupa, maka mungkin adalah lebih baik kita berjumpa dengan doktor lain yang faham, terutama doktor Muslim yang boleh memberikan nasihat sebaik mungkin untuk membolehkan kita berpuasa. Ya, saya sebutkan tadi bahawa tak semua orang yang tak perlu berpuasa, tapi ada hanya sekumpulan kecil saja dalam kategori-kategori yang tertentu yang tidak disarankan untuk berpuasa. Tapi kebanyakan daripada pesakit yang kronik pun mereka boleh berpuasa asalkan mereka mengambil strategi-strategi pendekatan perancangan yang tentu untuk memastikan bahawa adjustment itu penting. Adjustment cara hidupnya, ubatnya, cara makanannya, seperti kita sebutkan tadi, rancangan kita. Ya, misalnya mereka yang ada masalah diabetes atau masalah darah tinggi ataupun asma ini, pastikan bahawa kita ambil sahur kita setiap pagi. Ya, lambat sekali, ya. Jangan kita ambil sahur pukul 2, pukul 3 pagi, tapi kalau subuh masuk pukul 6 itu, pukul 5.30 kita terbangun, ataupun pukul 5 kita bangun dengan solat tahajud dan seterusnya, kita teruskan dengan sahur. Dan ambil sahur yang lambat sekali, dan kita kena ambil ubat pun ambil semasa sahur tersebut. Dan memastikan kalau ada diabetes nanti kita akan bincangkan, kita akan menjalani ataupun kita katakan kita akan monitor. Kita adakan satu sistem yang telah dianjurkan oleh pakar perubatan untuk kita monitor kencing manis kita supaya dia tidak teruk dan seterusnya, dapat dikawal dengan baik. Dan kemudian kalau ubat-ubatan yang saya sebutkan pada awal, yang selalu sebelum ini kita mengambil 3 kali ataupun 4 kali sekali, maka kita kena berbincang dengan doktor supaya kita mencari ubat yang mungkin hanya 1 hari sekali saja ataupun maksimumnya 2 kali 1 hari, dan membolehkan kita berpuasa. Kita ambil masa sahur dan kita ambil semasa berbuka puasa. Ya, itu di antara 2. Dan pemakanan yang manakah yang paling baik, ya, supaya tidak akan menyebabkan masalah semasa puasa, dan tidak mengambil makanan-makanan yang tidak wajar, mengurangkan pembaziran, dan kita tahu masyarakat Malaysia ini adalah masyarakat yang agak berbeza. Yang falsafah prinsipal puasa yang telah disarankan oleh Rasulullah SAW itu kadang-kadang ramai di antara ini kita tidak mengikutinya. Ya, pembaziran itu banyak berlaku, dan pemakanan ataupun makan seperti yang kita lihat ya, di bazar Ramadan itu suatu yang dah menjadi kebiasaan kepada kita. Mungkin kita kena melihat ini suatu yang tidak begitu baik bagi kita, dan seharusnya kita elakkan, ya. Dan saya memang sarankan bagi mereka yang ada masalah tersebut supaya kita buat puasa sebelum Ramadan ini. Jadi maknanya kita boleh plan, dan kemudian kalau kita tidak tahan, kita berbuka sekurang-kurangnya, tidak kita rugi semasa bulan Ramadan tersebut, ya. Sebelum kita mengakhiri, jadi kita lihat beberapa perkara yang berkaitan dengan prosedur yang bagi pesakit. Yang pesakit datang ke hospital, banyak pertanyaan yang kita katakan, kita bertanyakan kepada doktor, batal ke tidak puasa dan seterusnya. Boleh ke tidak saya meneruskan puasa. Dan ini yang sebenarnya telah pun dibincangkan lebih
awal dan telah dihadamkan, dan kita telah bersetuju dan para ulama dan pakar perubatan telah bersetuju pada dasarnya bahawa konsep puasa itu ialah bukan suatu yang akan memberikan satu kesan negatif kepada rawatan ataupun pemeriksaan kita semasa kita pergi berjumpa dengan doktor di klinik dan di hospital, ya. Ini beberapa isu yang biasa kita dengar ataupun yang kita bincang dan kita tanya, dan boleh didapat dalam berapa buku, dan saya akan memberikan sedikit sebanyak isu-isu yang kerap dibincangkan. Pertamanya lah ambil darah, ya. Pesakit akan tanya, boleh ke ambil darah pada bulan Ramadan ni doktor? Batal tak puasa saya? Ini soalan yang telah berpuluh tahun dah kita tahu dan kita jawab sajalah, ya. Yang pastinya tak batal, yakin, ya. Jadi boleh je ambil darah. Mereka yang ada pergi berjumpa dengan doktor, dia boleh ambil darah dan tidak membatalkan puasa. Yang kedua ialah suntikan. Tambah sekarang ini dalam pandemik COVID-19 ini, bahawa giliran untuk mendapatkan vaccination itu, suntikan itu, imunisasi itu agak lambat bagi masyarakat umum, maka kemungkinan besar pada bulan Ramadan nanti mereka juga akan giliran mereka akan sampai. Jadi kalau kita tahu bahawa untuk COVID-19 ini suntikannya ialah secara intramuscular. Sekali lagi dia tidak membatalkan. Even kalau kita perlukan suntikan ubat intravena, maknanya antibiotik itu perlu diberikan secara intravena, maka itu tidak membatalkan, termasuk juga subcutaneous. Jadi ada suntikan vaccination subcutnya, intramuscularnya dan seterusnya. Jadi sama dengan di atas tadi, dia tidak membatalkan puasa. Ini memanglah satu yang telah diketahui umum dan tidak perlu bimbang, ya. Kalau ada appointment pada bulan Ramadan, harap jangan kita tidak pergi, kerana mungkin kalau kita tidak pergi, ubat pun tidak ambil dan seterusnya akan jadi masalah kepada diri kita. Pemeriksaan tekak, ya. Boleh periksa tekak. Doktor minta buka mulut itu, dia tengok dalam tekak semua. Tapi dia tidak spraykan ataupun tidak memasukkan cecair. Kalau dia masukkan cecair, kita telan, maka batal puasa. Walaupun kita tahu kita tak sengaja kita telan, tapi memang dispraykan dalam tekak itu, ya. Inhaler and nasal spray dan seterusnya juga tidak membatalkan. Mereka yang ada lelah, inhaler dan seterusnya tidak membatalkan. Ubat di bawah lidah seperti juga GTN. Ada orang yang sakit jantung, sakit dada, dia perlukan GTN dan letakkan ubat bawah lidah, maka ini menyebabkan delivery ubat itu lebih cepat dan dia tidak membatalkan puasa. Rawatan oksigen, nebulizer, sebagaimana juga seperti inhaler tadi, dan beberapa prosedur lain, seperti juga kita katakan tadi, ya, biopsi hati, organ lain dalam perut, dalam badan kita, bius am yang tidak berpanjangan. Maknanya sebagaimana kita sebutkan pada awal tadi, ialah akal itu yang sempurna itu adalah salah satu yang kita katakan tujuan ataupun syarat untuk berpuasa. Jadi kalau mereka memerlukan pembedahan yang tidak berpanjangan, maka tidak membatalkan puasa dan mereka meneruskan puasa. Melainkan ada isu-isu lain ataupun prosedur lain yang boleh membatalkan puasa bagi seorang pesakit tersebut, ya. Kemudian lain daripada itu ialah endoskopi, ya. Ini satu yang kita lihat. Walaupun kalau kita secara praktikalnya, kalau kita buat endoskopi, melihat dalam perut, kalau kita sakit perut ke, doktor akan buat endoskopi, selalunya mereka akan spray air di dalam tekak, dalam perut tersebut. Maka kalau dia spray air itu, maka batallah puasa. Tapi kalau dia tidak ada prosedur ataupun tidak spraykan air, mencecair dalam badan, dalam perut itu, maka puasa itu boleh diteruskan. Pembedahan laparoskopi ialah pembedahan seperti membuang batu karang ataupun empedu, appendix dan seterusnya. Dan pembedahan itu tidaklah panjang, jadi ini juga tidak membatalkan puasa, ya. Ubat titis mata, ya, ubat titis mata, walaupun kita tahu apabila kita letakkan ubat titis itu mata, kita akan rasa ubat itu di tekak kita sebabkan dia pergi kepada satu kita katakan drainage-nya. Tapi ini tidak membatalkan puasa, termasuk juga kita spray hidung kita, telinga, dan seterusnya rawatan pergigian tanpa menelan apa-apa cecair. Lumbar puncture, maknanya ada yang kena ambil lumbar puncture, ambil air daripada sum-sum tulang di bahagian belakang, juga tidak membatalkan puasa. Ubat sapu di kulit, ya.
tak perlu bimbang, ya, sapu banyak mana baiklah, ya, tidak ada masalah bagi seorang individu yang memerlukan. Memasukkan ubat dalam saluran darah ataupun di pundi kecing. Jadi sebagaimana saya sebutkan tadi, intravena, ya, ada pesakit memerlukan antibiotik melalui intravena dan juga melalui pundi kecing dan seterusnya. Memasukkan ubat ke dalam rektum melalui anal suppository, ini juga tidak membatalkan puasa, termasuk juga ke dalam faraj untuk tujuan rawatan dan pemeriksaan, ya. Jadi inilah sedikit sebanyak yang isu-isu yang berkaitan, banyak lagi isu-isu yang perlu dibincangkan. Jadi secara dasarnya yang sebutkan sini ialah kesimpulannya, ya, puasa adalah satu proses yang terbaik, yang latihan saya sebutkan tadi, madrasah yang terbaik bagi umat Islam dalam kehidupan kita, a real training untuk kita, ya, dalam unsur untuk mendapatkan fizikal ataupun kebaikan fizikal yang maksima, ya, dengan spiritualnya, dengan mental trainingnya, ya, spiritual training dalam masa 1 bulan, ya, dalam usaha kita mendekati mencarikan keredaan Allah dan mencari takwa, yang mana ini adalah akhirnya tujuan Ramadan ini kita lalui, ya, sebagai satu latihan jasmani dan rohani yang saya sebutkan tadi, ya. Juga dari segi kaedah hidup yang sederhana, ya, moderation, ya, wasatiyahnya tidaklah berlebihan, tidaklah ekstrim dan seterusnya, dan memahami kesusahan orang lain, yang mana adalah salah satu tujuan puasa ini diturunkan, difardukan Allah Subhanahu Wa Taala, dan nilai kemanusiaan itu, ya, tidak semua orang yang bernasib baik, yang boleh makan mengikut waktu, dan tidak ada masalah, dan inilah untuk kita melihat, ya, bahawa ramai di antara mereka di luar sana, sahabat Muslim dan Muslimin yang memerlukan bantuan. Jadi harapkan bulan Ramadan ini bulan yang akan memberikan kesedaran, keinsafan pada diri kita untuk kita menjadikan manusia yang terbaik, menjadikan satu manusia yang nak meletakkan Islam itu sebagai satu rahmat Allah kepada diri kita, keluarga kita, dan juga kepada umat dan juga manusia sejagat seluruhnya. Jadi saya rasa itu yang ingin saya cadangkan, saya kongsikan, ya. Banyak perkara lain yang boleh kita bincangkan, tapi dalam masa yang singkat ini, ya, mudah-mudahan insya-Allah dia ada manfaatnya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan berjumpa lagi dalam program yang akan datang. Saya juga akan membincang berkaitan dengan diabetes dalam Ramadan, beberapa tips yang saya tahu yang mungkin berguna untuk para pesakit diabetes di luar sana. Seterusnya sakit perut, gastrik yang sering kita sebutkan, boleh tidak saya berpuasa kalau kita ada gastrik, dan kita akan bincangkan berkaitan dengan isu ataupun kaedah gastrik ini yang mana disalah tafsirkan, fahamkan oleh masyarakat umat. Jadi sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar. Mungkin kita boleh sharekan program ini dengan rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan insya-Allah dia akan bermanfaat, dan mudah-mudahan insya-Allah akan berikan kekuatan kita meneruskan dan berikan kesempatan untuk meneruskan dan mendapatkan melalui bulan Ramadan ini yang baik ini, dan menjadikan kita manusia yang benar-benar mendapat ketakwaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.